Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa 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 ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhib wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, bersua lagi kita dalam siaran kuliah diskusi kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, yang mana setiap minggu kita akan bertemu dan membelik sehelai demi sehelai daripada kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam, yang dikarang oleh Syekh Abdullah Nasir Alwan. Kita sekadar berkongsi penulisan-penulisan orang terdahulu berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu mereka, kita boleh manfaatkan untuk kita, khususnya kepada warga Seribu ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Ta'ala bagi keizinan pada pagi ini dengan kesihatan, dengan kelapangan masa kan. Mungkin ada yang sedang menonton rakaman kan, tak sempat pagi tak sempat, sibuk kalau kan nak pergi sekolah, nak pergi kerja dan sebagainya. Atau ada masa-masa lapang, petang ke, tengah hari ke, malam ke, tengok balik siaran ni, rakaman ini, dan mudah-mudahan bolehlah dapat manfaat kan daripada apa yang kita bincangkan, yang kita sampaikan pada setiap hari Selasa, insya-Allah. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sambung pada muka surat 212. Siapa yang di kitab boleh tengok muka surat 212 daripada jilid yang pertama, iaitu tajuk yang kita sedang diskusikan sekarang ni adalah kaedah-kaedah asas pendidikan pengukuhan. Kalau kita flashback balik, ada 5 kaedah pengukuhan yang dibawa oleh tuan kitab ni.
kaedah pengukuhan akidah, pengukuhan rohani, pengukuhan pemikiran, pengukuhan sosial dan pengukuhan jasmani. Sebelum ni kita dah sentuh tentang pengukuhan akidah, dan sekarang ni kita sedang mendiskusikan berkaitan dengan pengukuhan rohani. Yang mana dalam pengukuhan rohani ni ada banyak tajuk-tajuk kecil pula kan, cara-cara, kaedah-kaedah pengukuhan rohani yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Nasir Albani. Antaranya adalah pengukuhan melalui ibadah, lepas tu pengukuhan melalui Al-Quran, and then pengukuhan jati diri dengan melazimkan masjid. Lepas tu pengukuhan jati diri anak dengan berzikir kepada Allah SWT, yang kita sentuh minggu lepas kan. Jadi insya-Allah kalau yang terbaik ni kita cubalah. Setiap minggu kita kongsikan satu. Setiap minggu kita cuba upgrade dari masa ke semasa kaedah-kaedah pengukuhan dalam pendidikan yang kita boleh terapkan dalam anak-anak kita. Anak-anak kita di rumah, anak-anak kita di sekolah. Kita cuba terapkan kaedah pengukuhan pendidikan ini. Jadi hari ini insya-Allah, dengan izin Allah SWT, kita akan lihat tajuk pengukuhan jati diri anak dengan melazimi amalan-amalan sunat. Hal ini tuntut berdasarkan keterangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada sebahagian malam bertahajudlah kamu sebagai solat tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu menempatkanmu di tempat yang terpuji. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis kursi yang direkodkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, jikalau dia mendekatiku sejengkal, aku mendekatinya sehasta. Jikalau dia mendekatiku sehasta, aku mendekatinya sedepa. Jikalau dia mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berlari. Rasulullah SAW menjelaskan lagi dalam sebuah hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, setiap hamba Muslim yang mendirikan solat sunat sebanyak 12 rakaat selain daripada yang solat fardu, Allah akan membina rumah untuknya di syurga. Amalan sunat adalah amalan yang dilakukan secara sukarela selain ibadah-ibadah yang diwajibkan. Terdapat banyak amalan sunat yang disyariatkan. Penulis nyatakan sebahagian solat dan puasa sunat yang dapat memberi panduan kepada kita, keluarga dan anak-anak. Jadi yang ni antara perkara yang dikongsikan oleh pengarang kitab ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita melalui amalan-amalan sunat. Upgrade sikit. Dalam sesi yang lepas saya sebut tentang bagaimana para waris, ibu bapa, ketua-ketua keluarga bertanggungjawab untuk memastikan anak-anak jaga perkara-perkara yang wajib kan, solat fardu kan. Yang ni saya rasa semua kita dah praktikkan lah kan. Lebih-lebih lagi ayah khususnya. Anak-anak ni takut dengan ayah kan. Balik-balik rumah tu kita dah, oleh kerana kita dah terbiasa duk tanya anak, abang dah solat dah solat tak lagi? Dah solat tak lagi? Dah solat ke belum? Jadi hari-hari kita duk tanya perkara tersebut. Jadi dia pun dah bersiap sedia dah, dengan dah siap dah. Dah buat siap-siap dah. Tak tunggu suruh, sebab dah tahu dah setiap kali ayah dia balik kerja petang,
ataupun petang mai ambil anak di sekolah ni, dah sembahyang asar ke tak ni? Tu soalan yang pertama yang ayah tanya. Kan lazim kan. Lepas tu kita pergi masjid, contohnya kita pergi masjid maghrib, balik dari masjid tu, kalau bawa anak ke masjid, alhamdulillah bagus. Kalau tak bawa anak ke masjid, balik-balik tu tanya, anak dah sembahyang ke belum? Jadi lazimkan. Anak ni dia bila dengar ayah dia berdehem je, dia tahu dah ayah nak tanya apa. Bila kita sebut nama je, semuanya, dia dah tahu dah kita nak tanya apa. Belum tanya lagi dia dah solat dah. Solat dah. Jadi dia dah biasa dah dengan suasana tersebut, yang mana kita selalu duk menekankan perkara berkaitan dengan ibadah fardu. Jadi dalam tajuk ni, tuan kita ni upgrade lagi. Selain daripada ibadah fardu, lazimkan anak-anak dengan amalan-amalan sunat. Penulis kitab ni bawa yang first sekali amalan sunat yang perlu dilaksanakan adalah solat tahajud. Solat tahajud. Apapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermula dengan diri kita lah. Kita nak tarbiyah anak, nak suruh anak, nak galakkan anak ni, kita ni kena cuba sedaya upaya untuk upgrade diri kita. Selain daripada kita dah lazim dah solat sunat, solat wajib, kita upgrade dengan ibadah-ibadah sunat, dan kita upgrade dengan solat sunat tahajud. Bangunlah awal sikit kan. Kalau subuh dah ni pukul 6 apa? 6 pukul 6 lebih kurang kan. Pukul 6 lebih kurang. Pukul 5 tu bangun dah. Bangun, bersihkan diri, mungkin gosok gigi, ambil wudu, kot nak mandi ke, 15 minit. 5 suku tu dah boleh kita sembahyang tahajud. 2 rakaat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta, merintih, merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pukul 6 subuh pergi masjid, sembahyang sunat, sembahyang masjid, sembahyang subuh kat masjid. 6 suku, 6.30 tu balik, boleh breakfast sikit berkurang, nak pergi kerja kan. Kalau yang rutin macam tu lah, apa pun atur sendirilah masa kan, kita boleh uruskan sendiri masa kita. Dan kita lazimkan diri kita ni dengan solat tahajud, mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Itulah kunci kejayaan dalam keluarga kita. Bila kita melazimi solat tahajud, lepas tu kita mencontohkan pula kepada anak-anak pula sembahyang tahajud, Masya Allah, dia dah pandai sendiri dah. Macam kita kat 1000 lah, alhamdulillah. Saja nak share lah kan, kat 1000 ni kita seminggu 4 hari kita sembahyang duha, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Jumaat kita tak sembahyang duha, tapi makan breakfast 5 kali sehari. 5 hari tu makan breakfast. Jadi Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat pun ada breakfast juga, ada time breakfast. Tapi ada anak-anak kita ni, sebab dah 4 hari dah tu biasa main duha, hari Jumaat tu waktu rehat tanya cikgu nak sembahyang duha boleh tak? Boleh lah, sembahyang lah. Mereka pun sama-sama mereka. Mereka sikit kami sini sembahyang duha, sembahyang jemaah kan, sembahyang jemaah. Jadi mereka pun sama-sama mereka. Ada imam, ada makmum, sama-sama mereka baca doa duha kan, dah pandai sendiri. Mana dah terbiasa dengan suasana tu. Jadi suasana tu dah kita create, kita wujudkan di sekolah. Dah harapnya suasana ni bila balik rumah, siapa nak jaga lagi? Mak bapak lah, ibu-ibu ayah, abi-abi, umi-umi, bapak-bapak, ibu-ibu yang kena wujudkan suasana ni, suasana ibadah sunat ni. Solat-solat sunat, dia tuan kita ni bawa contoh solat-solat sunat. Solat sunat duha, solat malam, solat awabin, solat sunat tarawih, 2 rakaat tahiyatul masjid, solat sunat istikharah, 2 rakaat sunat wudu, solat sunat hajat,
Dan ni tuan kitab ni bawa lah contoh-contoh solat-solat sunat ini dengan kaifiat dia lebih kurang, dan hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan solat sunat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh expand knowledge ni, ilmu ni, dan pergi lah kedai mana-mana ke, beli buku tentang solat-solat sunat, untuk kita sama-sama amalkan. Dan ni tak payah buku pun tak apa, dalam media sosial, dalam website, dalam internet berlambak-lambak maklumat-maklumat berkaitan dengan solat-solat sunat ni yang kita boleh amalkan. Dan taruhnya yang kita boleh kongsi hari ni, kita tak kongsi semua lah. Dalam muka surat 213 ni berkaitan dengan solat sunat duha. Imam Muslim merekodkan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menjelaskan, setiap ruas jari kamu menjadi sedekah. Antaranya adalah 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Imam Muslim merekodkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW mendirikan solat sunat duha 4 rakaat dan menambah mengikut kehendak baginda. Imam Muslim merekodkan daripada Ummu Hani radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mendirikan solat sunat duha sebanyak 8 rakaat. Daripada ketiga-tiga laporan hadis ini dapat kita simpulkan solat duha didirikan sekurang-kurangnya 2 rakaat, pertengahannya 4 rakaat, dan yang paling afdal adalah 8 rakaat. Jadi kita diberi pilihan untuk mengikut kemampuan. Jadi amalkan solat sunat duha ni. Kita di 1000, alhamdulillah kita latihan anak kita. Selain solat wajib tu, wajib tu memang wajib lah kan, secara berjemaah. Sempatnya zuhur kan, yang duduk asrama tu sempat dah 5 waktu. Dan kita tambah lagi dengan solat sunat duha secara berjemaah ketika waktu rehat pagi, breakfast tu. Ada yang tim yang keluar awal sembahyang duha tu makan, ataupun ada yang makan tu itu sembahyang duha, dan 2 rakaat. Dan kepada guru-guru pun saya pun habaq perkara yang sama juga kan, kita janganlah suruh budak aja kita tak buat. Kita pun kena buat juga. Cikgu, guru-guru, ustazah pun kena buat juga sembahyang sunat duha ni. Biar jadi contoh kepada anak-anak. Dan anak-anak ni ikut apa yang mereka lihat, apa yang mereka lihat. Dan bila kita amalkan dengan ikhlas, tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala, semata-mata kerana Allah Ta'ala, insya-Allah pendidikan tak akan jadi power, akan berkesan. Dengan asbab kita yang mencontohkannya, kita yang buat dulu, cikgu yang buat dulu, ustaz buat dulu, ustazah buat dulu, anak-anak buat, kita suruh mereka buat, keberkatan tu akan ada di sana. Waktu solat duha bermula setengah jam selepas matahari terbit dan berakhir kira-kira sejam sebelum zuhur. Ni waktu dah waktu duha lah ni kan, boleh sembahyang duha. Lagi habis kuliah lagi, sembahyang duha kan, pukul 9, cantik dah kan. Waktu tu sembahyang duha, ambil wudu, sembahyang duha, banyak kelebihannya. Dan dibawa lah ni dalam kitab ni, muka surat 214, solat sunat awabin, 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini kita amalkan masuk masjid, tahiyatul masjid, sali sunatan tahiyatul masjid, ataini lillahi ta'ala. Sebelum duduk tu masuk masjid, main sunat tahiyatul masjid tu. 2 rakaat solat sunat wudu. Dalam satu hadis Nabi SAW cerita tentang bagaimana Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW cerita tentang Bilal, Sayyidina Bilal. Tuan-tuan dan puan pernah dengar cerita Sayyidina Bilal? Sayyidina Bilal ni hebat dia. Ketika Rasulullah SAW Isra' Mi'raj sampai dekat syurga, Rasulullah SAW mendengar tapak kaki Sayyidina Bilal. Lalu bila dia dah habis Isra' Mi'raj tu, Rasulullah SAW tanya, wahai Sayyidina Bilal, apa amalan kamu sampai aku mendengar tapak kaki kamu, wahai Sayyidina Bilal, dekat dalam syurga. Dah dengar dah. Sayyidina Bilal kata, aku taklah buat apa sangat pun. Sayyidina Bilal orang yang tawaduk kan. Aku biasanya bila aku wuduk, aku akan solat sunat sebanyak mungkin dengan wuduk tersebut. Sentiasa berwuduk. Sayyidina Bilal ni habis wuduk je ambil wuduk, batal je ambil wuduk, lepas tu sembahyang sunat.
Antara lain yang saya pernah dengar lah, ada ustaz siapa cerita tak ingat lah, tentang Sayyidina Bilal ni, bagaimana rapatnya Rasulullah SAW dengan para sahabat. Dengar tapak kaki pun dah tahu lah, ni tapak kaki siapa kan. Macam kita lah, dengar duduk rumah dengar motor, dengar motor, tahu dah ni motor siapa balik, abang ke abah ke, kan. Sahabat-sahabat dengan Nabi SAW ni rapat sangat, tapak kaki pun dengar pun dah cam dah, ini tapak kaki Sayyidina. Mungkin ada keistimewaan lah setiap sahabat ni, dia jalan kaki macam jalan macam ni, dengar. Jadi itu kelebihan orang yang solat sunat 2 rakaat solat wudu, solat malam, tahajud. Imam Muslim merekodkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata beliau, aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan, terdapat pada waktu malam suatu masa yang apabila temukan oleh seseorang kemudian berdoa meminta kebaikan dunia dan akhirat, pada waktu itu Allah akan memberikan apa sahaja yang dia minta pada setiap malam. Jadi ada waktu malam ni waktu istimewa yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana waktu itu kita akan bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita minta lah dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, Nabi SAW kata, Allah Ta'ala akan memberikan apa sahaja yang dia minta pada setiap malam. Imam Tirmizi merekodkan daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menjelaskan, hendaklah kamu bangun malam, kerana perbuatan ini adalah amalan orang-orang soleh yang mendekatkan diri kepada Tuhanmu, menghapuskan dosa, menghalang daripada melakukan dosa. Ini kelebihan solat sunat malam, tahajud kan. Kita ambillah masa ni untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengikuti amalan-amalan orang soleh, orang baik. Sebab kita nakkan kebaikan, betul. Kita nak kebaikan dalam keluarga kita kan, kita nak kebaikan kepada diri kita kan. Jadi bila kita nakkan kebaikan dalam diri kita, maka kita dekatkan diri kita dengan Allah SWT. Antara cara kita mendekatkan diri kita dengan Allah SWT adalah melalui amalan solat sunat malam. Paling kurang pun 2 rakaat cukup. Dan maksimum tu tak ada had maksimum. Banyak-banyak, sebanyak-banyaknya kan. Kalau terbangun awal sikit, bangun pukul 4 tu, boleh buat lebih sikit kan. Tidur awal bagi cukup kan. InsyaAllah cuba, kalau yang tak pernah buat tu, cuba buat. InsyaAllah pagi tu memang kalau nak pergi kerja ke, nak buat apa-apa ke, memang dia punya aura dia lain macam. Rasa dia lain macam, semangat dia lain macam, InsyaAllah kan. Kerana ada janji keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam amalan-amalan kita lakukan. Solat ni solat terbaik kerana ianya lebih mendekatkan diri kita dengan keikhlasan. Ikhlas maknanya kita dengan Allah Ta'ala je tahu, orang lain semua tidur kan. Tapi janganlah pagi-pagi tu bercerita pula ke orang. Oh pagi tadi awak ni nampak ngantuk ni, itulah semalam duduk tahajud. Tahajud cerita ke orang pula tahajud. Tak salah cerita ke orang, kita dengan Allah Ta'ala je. Jadi bila kita ikhlas, ia akan memberikan kekuatan jiwa kepada kita. Jadi lepas tu tuan kita ni bawa pula solat sunat tarawih, solat sunat istikharah. Solat sunat istikharah pun ada dia punya fungsi dia, tujuan dia. Kalau kita ada sesuatu keputusan yang kita nak buat, keputusan besar kita nak buat, kita nak buat pilihan kan. Orang nak kahwin contohnya, nak kahwin, cari calon suami, isteri, semuanya sunat istikharah. Ini tak petunjuk dari Allah Ta'ala. Nak urusan kerja, nak pilih kerja, tempat kerja, dapat tawaran itu tawaran ni kan. Urusan nak sambung belajar, macam-macam lah urusan-urusan kita yang perlu membuat pilihan. Yes or no, nak ke tak nak.
ataupun ada dua pilihan nak pilih, tiga pilihan nak pilih, mana satu ni ya Allah minta petunjuk. Solat sunat istikharah dia ada doa dia. Seperti kita ni boleh baca doa dia, saya tak baca lah panjang sangat kan. Lepas tu solat sunat hajat. Solat sunat hajat ni pun dia diakhiri dengan doa-doa maksud. Direkodkan oleh Imam Tirmizi. Tiada Tuhan selain Allah yang maha lemah lembut dan maha pemurah. Maha suci Allah, Tuhan pemilik arash yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita puji-puji Allah Ta'ala tu. Aku memohon penyebab-penyebab rahmat-Mu dan keampunan-Mu, mendapat setiap kebaikan, keselamatan daripada setiap dosa. Ampunilah aku, ampunilah dosaku, berilah pintu keluar bagi kedukaanku, tunaikanlah hajat yang Engkau redha untukku, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Allah, aku minta daripada-Mu menghadap rahmat-Mu dengan berkat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmat. Ya Muhammad, aku menghadap dengan berkat-Mu kepada Tuhanku bagi menunaikan hajatku. Ya Allah, berikanlah dia syafaat untuk diriku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi doa-doa yang kita boleh baca, doa dalam bahasa Arab pun ada kan, dalam kitab Al-Azkar kan. Boleh kita tengok kitab Al-Azkar, doa-doa yang dibawakan oleh penulis kitab tu yang kita boleh amalkan. Doa-doa yang maksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau payah-payah doa dia bahasa Melayu. Ya Allah, aku nak ni ya Allah. Ya Allah, aku nak ni ya Allah. Minta dengan Allah Ta'ala. Senang faham. Kita pun faham. Allah Ta'ala maha memahami. Kan? Allah Ta'ala memahami apa yang ada dalam hati kita. Allah Ta'ala memahami apa hasrat kita. Apa yang kita nak. Mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Ni semayang, solat sunat. Kan? Puasa sunat. Puasa sunat. Antara perkara-perkara yang jenis-jenis puasa sunat yang ditulis dalam kitab ni, antaranya puasa hari Arafah, puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa sunat pada Isnin, Khamis. Semalam hari Isnin kan, siapa yang puasa tu bagus, alhamdulillah kan. Puasa hari ke-9, ke-10 Muharram, puasa 3 hari pada setiap bulan Qamari, puasa sunat selang sehari. Ni puasa Nabi Daud. Ni hebatlah ni, kalau boleh buat puasa macam tu. Tengok satu-satu kan. Asas puasa sunat adalah hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyatakan, setiap hamba yang berpuasa sehari pada jalan Allah, dia akan menjauhkan mukanya pada hari itu daripada neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Oh, Masya Allah. Jauh, jarak pun dah jauh. Nak masuk neraka jauh sekali lah kan. Ini kita puasa. Hadis ni di hadis sahih, diriwayatkan Imam Muslim, direkodkan Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Banyakkanlah puasa kan. Makan banyak dah kita ni, 10 tahun dah makan, 30 tahun, 40 tahun makan, 50 tahun makan tak berhenti kan. Banyakkanlah puasa. Hari ni tak puasa, hari ni hari Selasa kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, puasa hari Arafah, ini contoh puasa hari Arafah lah. Rasulullah SAW menjelaskan, berpuasa pada hari Arafah, aku berdoa kepada Allah supaya mengampunkan dosa tahun sebelumnya dan tahun selepasnya. Ini kelebihan orang yang berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah ni bila? Bulan Zulhijjah. Bulan orang pergi haji, orang wukuf di Arafah kan, hari ke-9. Hari 9 kan? Betul tak? Hari 9. Raya hari 10 kan? Hari ke-9. 9 Zulhijjah. Betul tak? Betul kot, masya-Allah. Puasa hari Arafah. Allah Ta'ala kata, setahun dosanya diampunkan yang sebelum dan dosa yang akan datang diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kalau tiap-tiap tahun puasa,
Kita ni jadi macam bayi yang baru lahir. Habis dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ulama kata dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar ni kena bertaubat lah kepada Allah Ta'ala kan. Yang tu ini maksudnya puasa-puasa sunat, amalan-amalan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Tidak adalah perkara yang lebih menggembirakan kita ni manusia bila bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Kita bertemu dalam keadaan suci, tak ada dosa langsung dengan Allah Ta'ala. Best kan? Mestilah best. Sebab Allah Ta'ala akan for sure akan masukkan kita semua dalam syurga Allah Ta'ala kalau kita mati tanpa ada dosa. Dosa buat tapi diampunkan oleh Allah Ta'ala. Manusia ni memang tak lepas daripada dosa kan. Biasalah, kadang-kadang tersilap, kadang-kadang lupa kan. Tapi dosa-dosa tersebut atas kesilapan, kelalaian kita, kelupaan kita, kelekaan kita ini diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan amalan-amalan sunat seumpama ini. Sebab tu kita kena memperbanyakkan amalan sunat kita. Dengan terampunnya dosa ni, kita akan memperoleh keberkatan kan. Hidup dalam keadaan tidak ada dosa. Tak ada dosa, kita akan tak ada rasa susah hati, tidak ada resah, gelisah, kerana kita hidup dalam keadaan tidak terbeban. Tuan-tuan, kita ni bawa pula puasa ke-9 dan 10 Muharram, puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa 3 hari setiap bulan Qamari, ikut bulan Islam lah kan, 3 hari dalam sebulan. Puasa pada hari ke-13, 14, 15. Jadi siapa yang alert benda ni, kadang-kadang ramai orang yang alert, yang ambil berat tentang ni. Tapi ramai yang tak ambil berat lah berkaitan dengan puasa 3 hari bulan setiap bulan kan. Kena tengok kalender lah. Kadang kalender pun kita tak alert. Kalender Islam kita tahu, kalender yang apa miladi lah. Kalender yang kita duk guna dia lah. Kan. Puasa sunat pada Isnin dan Khamis. Imam Tirmizi merekodkan Rasulullah SAW berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Baginda SAW pernah ditanya berkenaan puasa itu. Lalu baginda menjelaskan semua amalan diangkat pada setiap Isnin dan Khamis. Aku suka amalanku diangkat ketika aku berpuasa. Banyakkanlah kita puasa Isnin Khamis. Jadikan satu amalan kita. Selain daripada kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menambah amal kita, dia juga adalah antara faktor kesihatan. Sehat ni puasa ni. Banyaklah kelebihan-kelebihan dari sudut medikal, dari sudut kesihatan ni. Kajian-kajian berkenaan dengan kesihatan dari sudut health kan, bagaimana puasa ini boleh memberi kesihatan kepada kita, meningkatkan kesihatan kita. Bila perut kosong, kita mula memakan, consume, mula menggunakan lebihan-lebihan zat-zat makanan karbohidrat, apa-apalah yang ada dalam badan kita ni, kan kita tak makan, kita tak top up. Jadi gunakan badan, gunakan lebihan-lebihan makanan yang ada dalam diri kita untuk tenaga kita pada hari tu. Sekarang ni orang kalau sebelah Afrika apa semua tu mati sebab tak cukup makan. Kita di Malaysia ni mati sebab terlebih makan, terlebih gula, terlebih garam, terlebih karbohidrat, terlebih kolesterol, apa lagi, semua lebih-lebih semua. Yang lebih-lebih inilah kita kurangkan. Kurangkan makan, mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Puasa, insyaAllah lah, kalau puasa Isnin Khamis ni boleh membantulah dari sudut kesihatan, insyaAllah kan. Penyakit macam-macam lah ni, ya Allah kan. Semua punca makan lah kan. Yang masuk hospital awal kan, muda-muda lagi dah masuk hospital, 40 tahun, 30 tahun, potong kaki lah, potong semua lah, macam-macam kan. Kita minta sihat lah dengan Allah Ta'ala, kita usaha kan.
Dan ada di sana kaedah-kaedah macam mana yang diajar oleh Nabi SAW, macam mana untuk kita menjaga kesihatan kita. Antaranya puasa kan, exercise apa semua tu, untuk tingkat saat matahari dah naik dah makin cerah. Ni bukan filter ni matahari. Puasa sunat selang sehari. Puasa sunat selang sehari ni memang ya. Puasa ni diamalkan oleh Nabi Daud AS. Siapa boleh buat ni memang power lah. Imam Al-Bukhari merekodkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menjelaskan kepada beliau, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Itulah puasa Nabi Daud dan sebaik-baik puasa. Harus bagi orang berpuasa sunat untuk berbuka, tetapi wajib mengqadanya. Demikian amalan-amalan sunat yang disyariatkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Amalan-amalan sunat ini adalah antara amalan soleh yang paling afdal bagi mendekatkan diri kepada Allah SWT, memupuk sifat taqwa, ketenangan hati dan kemanisan iman. Jadi insya-Allah lah kita sama-sama mendidik diri kita dan mendidik anak-anak kita. Para pendidik sekalian, oleh itu berusahalah memberi contoh yang baik kepada keluarga dan anak-anak kita dalam mengamalkan solat dan puasa sunat, supaya mereka dapat menjadikan kita sebagai pendorong bagi melakukan solat dan puasa sunat. Ini tuan kita ni cerita tentang kita ni sebagai pendidik, bukan nak mendidik anak-anak. Ni maknanya kita mendidik anak-anak dengan cara kita melakukannya, kita melaksanakannya, bukan hanya sekadar suruh abang saja. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, saya nak share satu cerita. 2-3 hari lepas lah, saya tengok dalam TikTok kan, dia interview seorang kakak bangsa Israel, yang mana adik dia telah menjadi salah seorang daripada tawanan pihak Hamas. Lepas tu dibebaskan. Menariknya, dalam interview tersebut dia kata adik dia ni umur 9 tahun, 9 ke 10 tahun macam tu lah. Dia kata adik dia ni keluar daripada menjadi tawanan tu, menjadi seorang yang suka share benda. Suka, kalau dulu lah kan, kalau dapat makan tu, makan seorang-seorang, tak bagi ke orang. Kalau dapat sesuatu tu, dia seorang aja. Tapi bila lepas dia tawanan yang beberapa hari tu, dalam tawanan Hamas, dia menjadi lebih generous, lebih dermawan, lebih suka memberi. Lepas tu ada seorang guru, dia ulas isu ni, guru tadika, dia orang Amerika. Dia kata anak-anak ni dia belajar daripada apa yang dia nampak, apa yang dia experience, apa yang dia alami, apa yang dia pengalaman, apa yang dia lihat, apa yang dia rasa. Jadi ditanya satu soalan oleh guru ni dia macam buat reaction lah kepada situasi tersebut. Kan biasakan dalam TikTok kan ada reaction kan, kalau siapa yang biasa ni TikTok lah kan, ada satu isu dia bawa, dia main video, lepas tu dia pun ulas. Dia ulas, ni cikgu ni ulas lah. Cikgu ni kata, jadi anak-anak ni ditanya soalan, di mana budak ni belajar sifat tersebut? Jawapan yang kita boleh bagi, dia tanya soalan saja, jawapan yang kita bagi, anak ni belajar daripada orang Islam yang menawan mereka. Orang Islam tunjuk contoh yang baik, akhlak yang baik. Ni kan kita diajarkan untuk dermawan, buat kebaikan orang, layan orang dengan layanan yang baik. Walaupun orang tu hostage, tapi orang tu hostage bukan dia yang buat jahat. Dia bukan orang jahat, dia orang awam, civilian yang ditangkap oleh Hamas dengan tujuan untuk membebaskan tebusan-tebusan orang Palestin yang ditawan oleh pihak Israel. Tapi yang ditangkap ni orang baik ni, orang civilian Israel yang ditangkap ini tidak dihina, tidak diseksa, tidak dicerca, bahkan dilayan dengan baik.
Dan ini memberi implikasi yang baik kepada anak ni. Dia balik rumah, bila dibebaskan, Masya Allah, dia mempunyai sifat dermawan, memberi. Dan ceritanya, di rumah, kita ni jadilah contoh kepada anak-anak. Anak-anak boleh belajar banyak daripada mulut kata-kata dan arahan. Tetapi anak-anak lebih banyak belajar apabila dia melihat, mengalami, experience apa yang dilihat depan mata mereka. Siapa yang di depan mata mereka? Ibu-ibu dan ayah-ayah. Kita ni lah yang ada depan mata mereka. Mereka melihat sehari-hari, seharian, kan. Selain memberi contoh, ajaklah mereka berpuasa dengan memberikan nasihat dan kata-kata yang baik. Sekiranya kita dapat menjadi contoh yang baik, insya-Allah kita dapat mendapati, kita pasti mendapati keluarga dan anak-anak kita mengamalkan ibadat ini secara sukarela pada waktu-waktu dan hari-hari yang ditetapkan oleh syarak. Kita tunjuk contoh yang baik, abang ayang. Jangan paksa, beritahu, ulang. InsyaAllah ia akan jadi habit, jadi tabiat. Membiasakan anak-anak melazimi amal-amal sunat menjadi antara faktor kejayaan pendidik membentuk anak-anak daripada setiap aspek kerohanian, keimanan, akhlak, psikologi. Malah ini adalah faktor yang melahirkan anak-anak yang ikhlas, bertakwa, rasa diawasi Allah, menghayati keagungan Allah pada setiap keadaan. Jadi amal-amal sunat ini melatih sifat ikhlas. Ikhlas ni apa? Buat kerja, buat amal semata-mata kerana Allah Ta'ala. Bukan sebab ayah suruh, bukan sebab mak suruh, bukan sebab takut ke cikgu, bukan sebab yang lain, melainkan sebab semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi inilah yang kita nak cuba terapkan dalam jiwa anak-anak kita. Dan ibu-ibu, ayah-ayah sebenarnya mempunyai peranan yang sangat besar, tanggungjawab yang sangat besar dalam menjayakan apa yang kita sebutkan. Sekiranya kita berjaya melakukan ini, bermakna kita sudah mencapai matlamat yang diharapkan bagi membentuk aspek kerohanian dalam diri anak. Malah anak kita menjadi contoh yang baik kerana berada di atas petunjuk agama yang benar dan jalan yang lurus. Inilah sifat manusia. Manusia ni dia ada dua unsur, unsur fizikal, unsur rohani. Jadi kedua-dua unsur ini kita kena feed, kena bagi makan, kena jaga. Bukan sahaja unsur fizikal yang ibu bapa perlu ambil berat, duit, makan semata-mata. Bukan sahaja itu penting tak? Pakaian, tempat tinggal, itu bentuk fizikal. Tapi unsur-unsur spiritual, kerohanian, inilah yang menjadi bekal yang sangat penting kepada anak-anak, sangat penting kepada keluarga kita dalam kita melayari kehidupan kita berkeluarga. Jadi insya-Allah saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian pada pagi ini. Kalau ada manfaat, ambillah, sampaikan, sharekan maklumat ni supaya kita sama-sama dapat membentuk masyarakat yang baik, kehidupan bernegara yang baik, kan, kehidupan sosial yang baik hasil daripada usaha kita dalam mentarbiah ahli-ahli masyarakat. Jadi insya-Allah ada rezeki minggu depan kita sambung pengukuhan anak dengan menanamkan rasa pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja. Mohon ampun dan maaf anda ada salah silap dalam tutur bicara kata-kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.